yang kita duk war-warkan sekarang ni, kebanggaan kita tu adalah perang salib kedua. So perang salib pertama kita kalah. Okey, cerita dia pun menarik. Cerita dia kerajaan Bani Umayyah, dalam lembaga Islam, cerita panjang lah kan. Cerita dia, zaman itu Saljuk take over Islam. Bukan take over Islam, so dia menguasai empire Islam. Still Umayyah, tapi barisan pemimpin tu geng Saljuk, orang Islam Turki, Bani Saljuk. Tapi mereka ni adalah orang-orang Turki yang menjadi askar rupahan bagi orang Islam Arab Abbasiyah. So lama kelamaan mereka belajar. Minoriti puluh buat tuition sendiri apa semua, akhirnya mereka lead negara tu. Tapi nak kata bila Saljuk naik, mereka agak kerah kan. Ini kurun kelima. Okay, 463 Hijrah plus minus. 463 ni berlaku satu perang Manzikert War. Bila mereka naik, mereka ni agak kerah lah. Orang Turki ni kerah sikit. Dah tengok lawan Olimpik baru ni tu kan, tembok tu Turki kan, kerah. Jadi mereka agak kerah, tapi tak kerah tahu mana pun. Sebab contohnya macam ni, Baitul Maqdis kan kota suci bagi tiga-tiga agama. So orang Kristian still akan main umrah mereka lah. Mereka punya travel agency mereka kan. Tapi mereka buat balik cerita dekat barat, beritahu lah ni kerajaan baru terus sekat macam-macam mana. Dulu mana ada macam ni lah ni. Dia buat cerita macam-macam lah. Mereka buat balik cerita yang dulu kerajaan lama tak macam ni. Jadi bila Saljuk naik, walaupun Abbasiyah tapi orang kata pemerintah tu salin orang lain. Abbasiyah 132 Hijrah, dia jatuh 656 Hijrah. So dalam tempoh yang panjang tu kita akan jumpa Bani Saljuk, Bani Buwaid, Bani semua ni. Depa ni maksudnya salin orang ya, tapi di bawah lembayangan Abbasiyah. Nak abang susahlah, dia complicated, tapi istilahnya begitu. Abbasiyah belum tamat. Dia terlalu gemuk dan besar sampai tahap bila dia hire orang lain tu boleh buat kerajaan lagi besar daripada dia. Tapi dia mesti mengaku dia tuan. Macam tu lah ibarat dia. Bila Saljuk ni dia jadi pemerintah, khalifah Abbasiyah ada tapi tak fashion lah. So Saljuk lah yang banyak pelopori kan. Depa pegang Baitul Maqdis apa semua, depa pegang. Jadi depa pegang geng umrah ni balik umrah Kristian ni Baitul Maqdis lah. Depa ada balik cerita kat dunia Kristian, depa kata ni teruk apa semua ni kan. Maka Pope Urban masa tu, Pope Kristian lah, buat keluar satu fatwa salib 463 Hijrah. Buat keluar satu fatwa yang kena keluar semua orang Kristian Eropah, kita pergi serang jatuhkan Saljuk ni. Aku ingat macam ni lah, mereka memang sentiasa duk cari point saja nak main serang, nak dapatkan Baitul Maqdis. Selagi Baitul Maqdis tak jatuh ke tangan mereka takkan diam kan, betul tak? Bila ada point sikit, mereka cari pasal. So seluruh dunia Kristian, puluhan ribu tentera main serang. Masa tu raja yang jadi pemerintah Saljuk adalah Sultan Alip Arsalan. Dia minta tolong negara lain ni. Bukan negara lain, maksudnya kota-kota lain, wilayah lain yang still bawah Abbasiyah. Tanpa tak mau tolong. Siapa pun tak mau tolong. Takkan nak tolong rival mereka kan. Fatimiyah masa tu di Mesir. Fatimiyah ada di Mesir. Fatimiyah Syiah. Fatimiyah takkan nak tolong hang sunnah kot, aku Syiah kan. Tak tolong. Jadi Ali Arsalan terpaksa berhadapan dengan mereka alone lah. Jadi mereka serang. Ini cerita tak perang salib lagi tau. Mereka dah serang, disebut dalam sirah sebut Manzikert War, perang Manzikert. Bila berlaku perang tersebut, Allah punya kuasa lah menang kat Islam. Walaupun kalau ikut ratio memang tak logik. Mereka ratusan ribu, kalau bukan puluhan pun, tapi banyak ribu dengan jenis sangat sikit. Ratio 1 dengan 20. Memang tak logik. Dalam Islam kita kata tu perang kafan. Sebab Ali Arsalan dah sediakan kain kafan balut di serban dia. Dia kata kalau dia mati, tanamkan dengan kain kafan ni lah. Di Manzikert tu. Dia bukan Al-Quds. Dia nak masuk ke Al-Quds tu. Itu adalah first attempt. Kuasa Allah kita berjaya benar. So Ali Arsalan makin besar lah. Okey, kenapa aku cerita daripada situ? Sebab lepas pada tu, mereka hantar pula tim yang kedua. Masa ni Raja Ali Arsalan tak ada arah. Masa tu ada Kilish Arsalan, anak dia. Tapi cerita ni kan dia complicated sebab luaran Kristian tak berhenti. Kristian dia pun takkan berhenti. Dalaman masa tu kita berhadapan dengan assassin Hashashin tu. Hashashin duk kacau daripada dalam. Depa ni kira khawarij dalam semua orang. Depa pergi bunuh siapa pun depa tak tahu. Depa nak apa tak tahu. Aku bila baca Hashashin ni kau tengok Hydra. Sebab depa tak nak motif. Sebab apa? Bila orang nak bunuh depa akan bunuh diri sendiri dulu. Depa akan bunuh tengah orang ramai. Bila orang nak main serang depa akan tikam. Dia tak nak berhenti. Pasal mereka duduk ke Alamut, pegunungan mereka sama-sama. Mereka siapa tak boleh kacau mereka. Dan dalam mana di sudut itulah maksudnya dikacau oleh Hashashin. Kemudian zaman itu Ali Arsalan yang bijaksana ni dah tak ada arah. Apa berlaku adalah zaman tu ada zaman Imam Ghazali apa semua ni. Kita ada pemerintah bijak Nizam Al-Muluk, tapi Nizam Al-Muluk pun kena bunuh. Serta ada. Nizam Al-Muluk kena bunuh oleh Hashashin lah. Ali Arsalan pun kena bunuh dengan Hashashin. Jadi Kilish Arsalan yang naik ni dia overconfident. Pasal Kristian dah pernah kena dulu dengan Islam kan. Bijaknya Kristian zaman tu sebelum dia hantar dia punya yang kata apa, The Knight Templar tu kan, mereka ada satu tim Romanus ni, dia hantar satu tim ni kira tim askar pencing, geng yang rela, geng yang pengakap sekolah apa semua ni, kedek remaja sekolah ni mai serang pada Islam. Mereka kutip tu mereka kalah lah Islam lah. Mereka ni jadi macam dummy tau. Mereka main dengan pakai The Dark Knight semua, tapi mereka tu adalah geng-geng yang orang kata apa, abuan nak bagi mati lah. So bila Kilish Arsalan ada dalam otak dia lah Christian level ni saja kan. Okay, so aku tak perlu nak prepare teruk-teruk sangat. So bila main group kedua, which is yang paling yang betul tu, so dia
dia tak fully prepared lah. Sebab masa tu memang orang Islam kita beranggapan kita ni superior. Bagi kita tak ada apa. Jadi bila my team tu 1099 tu, oh itu yang kau-kau kena. Depa serang Islam dahsyat lah zaman tu. Serangan terhadap Islam tu sampai tahap mati, kena bunuh, kena rogol, macam-macam lah. Yang kita duk war-warkan sekarang ni, kebanggaan kita tu adalah perang salib kedua. Sebab perang salib pertama kita kalah. Itu adalah first kita boleh sekat salib. Sebab apa aku cerita tadi? Sebab kalau tak berlaku Manzikat, akan berlaku salib lebih awal. So Ali Arsalan adalah binting dia. Sebenarnya Templar ni apa? Temple kan? Knight ni Knight dia maksudnya pahlawan. Maksudnya, kalau kita baca buku Karen Armstrong, Crusades tu, dia sebut The Knight Templar ni satu pasukan Kristian yang warak. Depa serang, dia misi depa untuk Templar, untuk temple. Depa bukan untuk dunia, bukan untuk habuan dunia, bukan untuk pangkat dan sebagainya. Depa ni kira dalam Kristian menamakan The Knight Templar ni sebagai pasukan Kristian yang warak. Even depa tak minum arak tau. Dalam perang lah. Dalam The Knight Templar ni ada tentera yang lain bukan The Knight Templar, satu grup. Maksudnya tentera Kristian ramai, dalam ramai tu adalah 40% tu The Knight Templar. Senang faham macam tu lah. Tim The Knight Templar ni lah yang lead. So depa ni yang dikatakan tentera Kristian yang warak, yang tak minum arak, yang tak main perempuan. Tapi on musim perang sajalah kot. Sebab depa nak jaga kewarakan depa pasal depa dalam misi suci. Bila The Knight Templar pegang Baitul Maqdis, depa dah berubah watak. Sebab dalam perang salib kedua depa belah. Depa balik ke Eropah, depa pergi cari Robert D. Bruce, bahkan depa kena bunuh kan. Jacques de Molay, perintah depa tak akan kena bakar oleh Kristian, oleh gereja. Means depa asal depa yang betul-betul warak tu. Kalau dapat kat geng konspirasi kena, depa kata depa ni telah jumpa macam-macam kan. Depa berubah. Tapi sejarahnya memang depa berubah lah, tapi tak tahu jumpa apa kan. Tapi yes, depa berubah. Sebab tu antara sebab kita menang perang salib kedua pasal depa berpecah. Kepada penggemar sejarah, kalau hampa semua suka cara saya cerita sejarah tadi dalam video tadi ni, itulah caranya saya cerita sejarah dalam buku ni. Kalau hampa suka, hampa dapatkan Alfu Sanatin ini dekat ML Studio, dekat link yang dipersediakan.